Assalamualaikum, saya Nurul Izzati binti Emzar dan kad matrik 195938. Saya ingin membentangkan laporan PAULS yang dilakukan di Sekolah Sukan Negeri Pahang SMK Seberang Temerloh. Secara ringkas mengenai latar belakang, Sekolah Seberang Temerloh dibuka pada 2 Disember 1991. Bermula pada tahun 1997, sekolah ini telah diberi mandat untuk dilaksanakan sebagai Sekolah Sukan Pahang dengan 40 orang pelajar dipilih untuk menjadi perintis projek tersebut. Pada 2013, Tengku Mahkota Pahang telah menubuhkan Akademi Hoki di Sekolah Sukan Pahang dengan membina sebuah stadium turf hoki yang bernilai 3.5 juta yang diiktiraf oleh Persatuan Hoki Dunia. Visi sekolah adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Dengan misi sekolah, melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Kitalah juara merupakan moto sekolah. Sekolah Sukan Negeri Pahang SMK Seberang Temerloh terletak di Jalan Maran, Temerloh, Pahang. Dari segi infrastruktur, SMK Seberang Temerloh dilengkapi dengan pelbagai prasarana yang baik dan memenuhi segala keperluan yang diperlukan oleh sekolah sukan dengan mempunyai gym, stadium, padang bola, turf hoki dan 3 buah gelanggang bagi sukan takraw, bola jaring dan bola baling. Selain kemudahan prasarana untuk suasana pembelajaran. Persekitaran sekolah dan persekitaran bilik darjah dilihat sangat kondusif dan mampu memberikan keselesaan dan ketenangan di mana bertepatan dengan keperluan para pelajar dari segi mental, emosi dan fizikal untuk menerima PDPC. Saya hanya berpeluang sekali sahaja untuk mengikuti guru pembimbing masuk ke kelas bagi melakukan pemerhatian terhadap proses PDPC dalam bilik darjah. Memandangkan sekolah fokus melaksanakan sukan sekolah berlangsung berterusan selama 2 minggu di mana tiada PDPC dijalankan kerana semua guru dan pelajar perlu berada di padang. Kekuatan semasa PDPC yang dilakukan oleh guru pembimbing ialah menggunakan suara yang lantang dan tegas serta berjaya mewujudkan hubungan dua hala antara guru dan murid melalui pertanyaan dan perbincangan semasa aktiviti PDPC dijalankan. Kelemahan dilihat semasa PDPC berlangsung adalah guru pembimbing hanya mengajar di hadapan tanpa memantau dan melihat respons serta tindak balas murid semasa PDPC dijalankan kerana guru masih mengamalkan cara mengajar yang tradisional iaitu bergantung sepenuhnya kepada mengajar di hadapan. Dari segi amalan pedagogi guru menggunakan pendekatan pengajaran berpusatkan guru sepenuhnya serta tidak menepati tuntutan amalan PAK 21 kepada pelajar. Alat bantu mengajar yang digunakan ialah pen marker dan papan putih diikuti dengan buku teks dan latihan bercetak sebagai bahan bantu mengajar. Dari segi penyediaan rancangan pengajaran harian RPH, saya diberitahu bahawa mereka tidak lagi menggunakan RPH. Sebaliknya menggunakan unit plan yang menyusun dan menyediakan pengajaran mengikut minggu. Pelaksanaan KHABAT juga dilihat tidak diaplikasikan sepenuhnya kerana para pelajar tidak diberikan ruang untuk menjawab soalan KHABAT yang menuntut mereka untuk berfikir secara lebih kreatif. Sebaliknya hanya membaca teks dan menjawab soalan berdasarkan buku teks. Dari sudut perspektif saya, sangat sukar sebenarnya untuk mengawal kelas dan dalam pada masa yang sama memastikan para pelajar fokus serta dapat menerima dan faham ilmu yang disampaikan. Oleh itu, guru perlu lebih kreatif dengan mempelbagaikan kaedah mengajar seperti mengamalkan dan mengaplikasikan teknik PAK 21 agar pelajar tidak bosan dan sentiasa bersemangat serta secara tidak langsung membantu berlakunya pemikiran kritis dan kreatif sepanjang PDPC berlangsung. Seterusnya adalah refleksi terhadap aktiviti co-curriculum. Saya terlibat secara langsung dengan semua aktiviti dan persediaan tamasya sukan sekolah kerana perjumpaan kelab, persatuan dan unit beruniform ditangguhkan bagi memberi laluan dan keutamaan kepada acara-acara tamasya sukan sekolah. Kekuatan yang dapat dilihat terhadap aktiviti ini ialah semua keputusan acara dicatatkan sebagai bacaan rasmi ukuran keupayaan yang dicapai oleh pelajar terhadap persediaan bagi menghadapi perlawanan rasmi seperti MSSD, MSSM serta hingga ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selain itu, terdapat acara khas iaitu acara sukan khas buat pelajar harian biasa dan pergerakan kreatif yang diwajibkan bagi semua pelajar bersesuaian dan memenuhi tuntutan ikrar pelajar di mana mereka melibatkan diri secara aktif dalam co-curriculum dan co-curriculum dengan menjuarai kejohanan-kejohanan yang ditandingkan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Hal ini membuka ruang untuk pelajar harian biasa untuk turut sama bersukan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Kelemahan yang dapat saya lihat melalui pelaksanaan aktiviti kurikulum ini ialah acara sukan ini berlangsung selama 2 minggu berturut-turut sehingga tiada aktiviti PDPC dijalankan selama 2 minggu bagi memberi laluan dan tumpuan kepada aktiviti sukan sekolah dan latihan pergerakan kreatif. Kelemahan ini terjadi kerana terlalu menumpukan kepada aktiviti sukan memandangkan SMK Seberang Temerloh merupakan sekolah sukan negeri Pahang sehingga aktiviti PDPC diletakkan di tempat kedua.
Kekuatan terhadap proses pengendalian aktiviti sukan ini dilakukan ialah perancangan teratur dan sistematik di mana dimulakan dengan mesyuarat taklimat gerak kerja di mana saya berpeluang untuk turut menghadiri mesyuarat tersebut. Seterusnya ialah jawatan kuasa tamasya sukan tahunan diwujudkan. Selain itu, pecahan acara bagi pelajar harian biasa bagi melahirkan perasaan dihargai dan bersikap adil terhadap semua pelajar serta diikuti dengan pengurusan masa dan tempat serta gerak kerja yang teratur dan cekap. Kelemahan yang terdapat sepanjang proses pengendalian aktiviti dilakukan ialah terdapat guru yang menggunakan kata-kata kesat bagi memaksa pelajar berlari sehingga berlaku insiden seorang guru terlalu mengikut emosi tanpa berfikir secara rasional hingga memegang besi dan menggunakan kata ugutan sehingga akhirnya besi tersebut terkena mata pelajarnya yang berada di belakang. Malahan terdapat guru yang mengamalkan sikap memaksa pelajar harian biasa untuk berlari tanpa soal selidik sehingga menyebabkan berlakunya insiden seorang pelajar yang baru sahaja selesai melakukan pembedahan tidak dapat berjalan selepas menyelesaikan larian. Selain itu, terdapat segelintir guru yang tidak menepati masa bertugas. Kepentingan aktiviti co-curriculum ini terhadap profesionalisme keguruan ialah mencapai matlamat guru merupakan ejen dalam menjayakan falsafah pendidikan negara yang menjadikan co-curriculum sebagai sebuah medium untuk memupuk siasat dan membentuk perpaduan dalam kalangan pelajar. Selain itu, menerapkan sikap kerjasama dan bantu-membantu antara satu sama lain. Seterusnya, membantu guru untuk menguasai sudut pengurusan sesuatu aktiviti co-curriculum sama ada persatuan, kelab serta sukan dan permainan atau sukan tahunan. Seterusnya, membantu pelajar untuk mencapai matlamat sebenar aktiviti co-curriculum diadakan di sekolah. Tambahan pula, memberi pengalaman yang dialami dan dilalui oleh seseorang guru mengenai co-curriculum kerana guru tersebut akan mengaplikasikannya dan menambah baik pengalaman yang sedia ada kepada para pelajarnya. Refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Budaya sukan. Kekuatan ialah latihan pada setiap hari Isnin dan Khamis dari pukul 6.45 pagi hingga 9 pagi bagi pelajar sukan melahirkan para atlet sukan yang bertaraf kebangsaan antarabangsa. Kelemahannya ialah masa untuk berehat di antara latihan pagi dan kelas pagi yang tidak mencukupi membuatkan kadang-kadang berlaku kes spontan kelas. Penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah kawalan masa dan memberikan masa rehat secukupnya kepada pelajar sukan. Budaya bacaan Yasin dan solat duha. Kekuatan ialah menekankan kepentingan dan ketaatan dalam agama bagi pembentukan siasat murid. Kelemahannya ialah tiada pengawasan dari segi kawalan masa. Penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah mengetekan dari segi kawalan masa. Dari segi budaya kerja pula ialah budaya kerja berpasukan. Kekuatannya ialah berbincang dan bermesyuarat dalam menjayakan sesuatu perancangan. Kelemahannya ialah terdapat guru yang mengambil sikap lepas tangan dalam menjalankan tugasnya. Penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah semua guru perlu diberi peringatan oleh pengetua secara berterusan. Seterusnya, budaya kerja yang bersungguh-sungguh. Kekuatan ialah peningkatan dari segi pencapaian akademik dan membantu pelajar untuk memperoleh kemenangan hingga ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Kelemahannya ialah terdapat guru yang mengamalkan sikap sambil lewa dalam menjalankan tugas. Penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah semua guru perlu mengamalkan etika profesi guru yang sebenar. Pelaksanaan budaya sekolah dan budaya kerja. Pelaksanaan budaya sukan ialah setiap hari semua pelajar sukan akan diwajibkan untuk turun berlatih bersama jurulatih yang terlatih dan khusus pagi dan petang. Latihan pada setiap hari Isnin dan Khamis dari pukul 6.45 pagi hingga 9 pagi bagi pelajar sukan. Budaya sukan dapat juga dilihat dari sudut guru itu sendiri kerana terdapat pengkhususan khas di mana terdapat dalam kalangan guru sekolah ini yang ditugaskan sebagai jurulatih sepenuh masa. Seterusnya, budaya kerja berpasukan. Guru-guru telah mengadakan mesyuarat terlebih dahulu dan membahagi tugas mengikut bidang tugas pada hari tersebut agar semua perjalanan yang dirancang berjalan dengan lancar. Pembahagian kerja dan bergerak sebagai satu pasukan juga dapat dilihat melalui cara guru-guru saling bekerjasama dan membantu antara satu sama lain. Kepentingan budaya sekolah dan budaya kerja ialah membantu pemupukan siasat murid. Selain itu, meningkatkan pencapaian akademik dan kemenangan sukan. Seterusnya, menggalakkan sikap bekerjasama dan toleransi serta mempertingkatkan mutu disiplin dan mewujudkan perhubungan positif antara pelajar dengan guru. Kini tibalah masanya untuk saya merumuskan pembentangan laporan PALS secara keseluruhan.
Secara keseluruhan, pengalaman awal di sekolah membuka mata saya bahawa realiti dunia pendidikan sebenarnya sangat berbeza dengan teori yang terdapat di dalam buku dan para guru harus bijak dalam menyesuaikan diri dengan kehendak dan keperluan semasa. Cadangan saya untuk penambahbaikan ialah pelaksanaan kursus seperti ini boleh dilakukan pada setiap cuti semester. Hal ini demikian kerana semakin kerap kita melaksanakannya, semakin tinggi pengetahuan kita tentang ilmu pedagogi dan bukannya bergantung kepada teori semata tapi juga memerlukan praktikal. Secara rumusan keseluruhan adalah bakal guru perlu meneroka dengan lebih banyak kerana semakin banyak yang ilmu kita akan perolehi. Sebagai seorang bakal pendidik, kita perlu mempunyai ilmu yang penuh di dada untuk disampaikan kepada anak-anak didik. PALS telah membuka mata dan minda kami untuk sebagai bakal pendidik untuk mempunyai persediaan rapi dari aspek fizikal dan mental. Berikut adalah disertakan sekali kenangan saya sepanjang berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Seberang Temerloh, iaitu kenangan bersama guru pembimbing, bersama pengetua sekolah, bersama pelajar ketika aktiviti sukan. Tidak ketinggalan gambar ketika bertugas menjaga loceng pusingan akhir. Seterusnya ialah gambar bersama pelajar setelah selesai menjadi guru ganti. Sekian pembentangan dari saya. Terima kasih.